Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, kita teruskan bincang soalan UPKK bagi subjek sirah part yang kedua. Tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 11 hingga soalan 15, padankan kumpulan alif dengan kumpulan ba berkaitan bahagian mukjizat. Okay, so dia bagi 5 soalan, iaitu soalan 11 hingga soalan 15, dan kita kena sesuaikan sama ada perkara yang terletak pada bahagian alif ni perkara apa. Kita tengok mukjizat hissi ataupun mukjizat maknawi. Okay, so sebelum tu kita tengok dulu mukjizat hissi ni apa. Okay, mukjizat hissi ialah dapat dilihat atau dirasai oleh panca indera bagi yang melihatnya. Maksudnya kalau zaman Rasulullah ada satu mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah, maka para sahabat dapat melihat kejadian tersebut. Okey. Dan ianya hanya dapat disaksikan oleh umat-umat yang terdahulu, maksudnya yang hidup pada zaman Nabi, seseorang Nabi itu. Kemudian dizahirkan kepada seseorang Rasul dan tidak dapat dilihat lagi hari ini kerana wafatnya Rasul tersebut. Okey, itu adalah mukjizat hissi. Kemudian mukjizat maknawi pula. Okey, mukjizat maknawi tidak dapat dirasai dan dilihat dengan panca indera, tetapi dapat difahami dengan akal dan kajian. Dapat lagi disaksikan oleh manusia pada hari ini, dizahirkan pada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kekal hingga ke hari ini. Itu adalah contoh mukjizat maknawi. Okay, so mukjizat hissi, mukjizat yang dapat dilihat, dan mukjizat maknawi, mukjizat yang tidak dapat dilihat ataupun dirasai oleh orang lain kecuali diri seorang nabi ataupun rasul itu. Okay, itu pengertian mukjizat hissi ataupun dan mukjizat maknawi. So kita kena kelaskan. Ini adalah lebih berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok nombor 11 tu Al-Quran. Okey, Al-Quran tu merupakan mukjizat apa? Hissi ataupun maknawi. Al-Quran merupakan mukjizat maknawi yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Okay, so kita tahu Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril secara beransur-ansur di dalam bahasa Arab, dan Al-Quran ini kalau kita baca kita akan dapat pahala. Okay, dia adalah mukjizat maknawi. Kemudian yang soalan nombor 12, yang 12 tu adalah terbelah bulan di langit, okey, ataupun bulan terbelah dua. Terbelah bulan di langit merupakan mukjizat hissi, mukjizat yang dapat dilihat oleh orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bulan terbelah dua. Orang musyrikin Mekah pada zaman tu, zaman Nabi dulu, zaman Nabi Muhammad tu, dia mencabar dan meminta supaya Nabi membuktikan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat begitu marah dengan permintaan yang biadab macam tu. So namun Nabi menerima cabaran itu dengan tenang. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berdoa kepada Allah dan bulan terbelah menjadi dua. Dan mereka yang menyaksikan peristiwa itu ada yang beriman dan ada pula yang mengatakan bahawa ini adalah satu sihir. Okay? So biasalah diorang suruh Nabi ni buat sesuatu supaya diorang boleh percaya dengan apa yang Nabi bawa. Kemudian diorang dah saksikan bulan tu terbelah dua. Bila keajaiban ataupun mukjizat tu berlaku, ada yang beriman dan ada yang keras hati. Dia tak nak lagi terima. Dia kata yang Nabi Muhammad tu cuma berbohong sahaja. Itu sihir, bukannya mukjizat pun, bukannya datang daripada Allah pun, itu adalah sihir. Okey, kemudian 13
Okey, soalan nombor 13 adalah Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni adalah mukjizat maknawi. Okay, kita sesuaikan Isra' Mi'raj kepada mukjizat maknawi. Okey. So, Isra' Mi'raj ni berlaku pada 27 Rejab pada setahun sebelum peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperjalankan daripada kota Mekah ke kota Madinah, kemudian naik ke langit dan menerima ibadat solat. Okey, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni hanya dirasai oleh Rasulullah tanpa boleh dilihat ataupun dirasai oleh orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah pada masa tersebut, dan itu merupakan mukjizat maknawi. Okey, seterusnya nombor 14, keluar air di celahan jari. Keluar air di celah jari. Okey, yang ni adalah mukjizat hissi. Okey, keluar air di celah jari. So, ceritanya ketika perjalanan pulang daripada perang Tabuk, okey, tentera Islam berasa sangat dahaga dan hanya terdapat satu bekas timba air sahaja. Pada waktu asar, para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tiada air untuk berwuduk dan minum. Okey, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan baginda ke dalam bekas air tersebut dan terpancarlah air daripada celah-celah jari Nabi sehingga cukup untuk para sahabat dan semua tentera Islam yang ada pada masa tersebut menggunakan air yang keluar daripada celahan jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang ke-15, melambatkan matahari terbenam adalah mukjizat hissi. Okey, mukjizat yang dirasai oleh para sahabat ataupun orang yang hidup pada zaman Rasulullah tu. Okey, so matahari terbenam adalah mukjizat hissi. Okey. Dia matahari terbenam ni berlaku pada selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj tadi. Okey, Rasulullah menceritakan peristiwa kepada kaum musyrikin. Rasulullah ceritalah Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada dia semalam. Kemudian dia cerita pada kaum musyrikin Mekah termasuk orang-orang Islam. Dan diorang tu macam seolah-olah meragui ataupun tak percaya kepada apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana diorang ni macam tak terimalah macam mana boleh pergi daripada Mekah ke Palestin dalam hanya satu malam, lepas tu naik ke langit lagi. So benda tu kalau kita ikut akal memang tak logik, tapi itu adalah Allah yang memperjalankan Nabi, bukan Nabi jalan sendiri. So dalam kuasa Allah ni macam-macam boleh berlaku. Sepatutnya diorang kena percayalah, tapi diorang ni tak percaya. So kaum musyrikin ni dia pun minta supaya Rasulullah buktikan yang perjalanan dia tu betul. Maka baginda pun, Rasulullah pun beritahu akan ada satu kafilah Arab serba lengkap ke Mekah dan akan sampai sebelum matahari terbenam. Ada satu kumpulan ni akan datang ke Mekah sebelum dan diorang tu akan tiba di Mekah sebelum matahari terbenam pada hari yang Nabi ceritakan pada diorang tu. Kemudian kafilah tu, kumpulan tu tidak muncul sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar melambatkan matahari terbenam pada hari tersebut. Maka Allah perkenankan doa Rasulullah, maka matahari pun lambat terbenam sehingga kafilah ataupun kumpulan tu tiba di kota Mekah. Kaum musyrikin tetap tidak mempercayai dan menuduh baginda menggunakan sihir. Sama je. Macam mana Rasulullah buat sekalipun, macam mana ada beberapa mukjizat sekalipun yang Rasulullah tunjukkan bukti kepada orang musyrikin ni, kalau yang mana beriman tetap beriman, yang mana tak nak beriman tu dia orang still dengan cara dia orang lah, tak terima sikit-sikit Nabi ni sihir. So dia orang tak terima itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So selesai. Kita buat soalan suaikan berdasarkan mukjizat hissi dan mukjizat maknawi mengikut apa yang mukjizat yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya soalan 16 hingga soalan 20. Okey, soalan 16 hingga soalan 20 dia kata gariskan jawapan yang betul. Okey, 16. Jumlah tentera Islam yang terlibat dalam peperangan Badar ialah 313 ataupun 1000 orang. So jawapannya adalah 313
313 orang tentera yang terlibat dalam peperangan Badar. Tentera Islam. Okey. 17. Antara penduduk Madinah pada zaman Rasulullah ialah kaum Quraisy ataupun Aus. Okey, so jawapannya adalah kaum Aus. Okey. So penduduk Madinah pada zaman Rasulullah ni terdiri daripada Aus dan Khazraj. Diorang penduduk Madinah pada zaman Rasulullah. Yang kedua-dua kaum ni, Aus dan Khazraj tu, diorang menerima Islam. Okay, so kalau jawapan kat sini dia bagi pilihan dua, Quraisy ataupun Aus, so jawapan dia adalah Aus. So gariskan bawah perkataan Aus. Okey, 18. Solat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah adalah solat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah ialah solat subuh. Okey, so sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah solat yang terakhir Rasulullah adalah solat subuh. Maksudnya Rasulullah ni wafat sebelum masuknya fardu zuhur. Okey, seterusnya 19. Raja Habsyah dikenali sebagai raja yang adil. Okey, Raja Habsyah dikenali sebagai raja yang adil. Okey, peristiwa ni berlaku semasa peristiwa hijrah pertama orang umat Islam ke Habsyah, dan Raja Habsyah ni dia menerima dengan baik kedatangan orang Islam untuk minta perlindungan ataupun berhijrah ke Habsyah pada masa tersebut, dan disifatkan Raja Habsyah ni sebagai seorang yang adil. So gariskan bawah perkataan adil. Kemudian soalan nombor 20, Rasulullah wafat ketika berusia 40 ataupun 63 tahun. So jawapannya tentulah 63 tahun. Rasulullah wafat ketika berusia 63 tahun. So kalau pilih 40 tahun tu bukan umur Nabi wafat, tapi dilantik menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. So dalam soalan ni dia tanya Rasulullah wafat ketika berusia 63 tahun. Okay, soalan seterusnya, isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi. Isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi. Okey, jawapannya dia bagi 6 pilihan jawapan kepada kita, tapi soalan ada 5 saja. Kalau tengok kat sini, soalan dia ada 5 saja, tapi pilihan jawapan ada 6, iaitu Mekah, Ramadan, Safar, Madinah, Saidina Hamzah dan Saidina Abu Bakar. Okey, so soalan yang pertama, soalan nombor 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah. Okey, perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin. Musyrikin mana? Musyrikin Mekah. Okey, 23, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai gering pada bulan gering ni maksudnya Rasulullah mula sakit pada bulan Safar. Okey. Rasulullah mula sakit pada bulan Safar. Kemudian wafat pada bulan Rabiul Awal. Okey, kemudian 24, khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah siapa khalifah yang pertama selepas kewafatan Rasulullah? Maksudnya siapa yang menggantikan Rasulullah dalam mentadbir umat Islam selepas Rasulullah wafat? Okay, khalifah pertama ialah Saidina Abu Bakar. Okay, 25, nama panglima perang Islam yang dibunuh oleh Wahsy dalam perang Uhud ialah, okay, apa nama dia? Saidina Hamzah. Okay, yang dibunuh dalam peperangan Uhud. Orang yang membunuh dia tu namanya adalah Wahsy, dan dia merupakan bapa saudara Nabi yang bernama Saidina Hamzah. Okey, soalan seterusnya, padankan penyataan kumpulan alif dengan kumpulan ba. Okey, so kita tengok kriteria yang terdapat dalam soalan 26 hingga 30. Kemudian kita kena sesuaikan sama ada itu melibatkan Rasulullah ataupun Khulafa Ar-Rashidin ataupun Khalifah Ar-Rashidin. Okey, kemudian kita tengok soalannya 26. Dilantik orang ramai.
dilantik orang ramai. Maksudnya dilantik oleh orang ramai. Siapa? Khulafa ar-Rashidin. Bukan Rasulullah. Rasulullah ni dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang menggantikan Rasulullah, iaitu Khulafa ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Osman dan Sayyidina Ali, semuanya adalah pilihan ataupun persetujuan daripada orang ramai sahabat-sahabat Nabi yang lain. So dilantik oleh orang ramai ialah Khulafa ar-Rashidin. 27, membuka kota Mekah. Okey, membuka kota Mekah ni adalah jasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 28, menghapus nabi palsu adalah jasa Khalifah ar-Rashidin, Khulafa ar-Rashidin. Kemudian 29, dikurniakan mukjizat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Khulafa ar-Rashidin ni dia bukan nabi, dia bukan rasul, maka dia tak terima mukjizat. Yang dikurniakan mukjizat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nombor 30, menerima wahyu. Menerima wahyu ni juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Soalan 31 hingga soalan 35, tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okey, 31, Darul Arqam merupakan pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam yang pertama. Okey, jawapannya betul. Darul Arqam ni merupakan pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam yang boleh dikatakan yang pertama di dalam Islam. Darul Arqam ni adalah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang terletak di hujung kota Mekah, di mana dia telah mencadangkan kepada Rasulullah supaya di peringkat awal penyebaran Islam ni Rasulullah boleh ajar tentang agama Islam di rumah beliau kerana dia terletak jauh di hujung kota Mekah dan berkemungkinan bila Rasulullah buat macam tu, kaum musyrikin yang lain, orang yang kafir pada ketika tu takkan ganggu kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. So dia pilihlah Darul Arqam ni sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam yang pertama. Okey, 32, Sayyidina Ubaidah bin Al-Harsh syahid dalam peperangan Badar. Jawapannya betul. Okey, antara orang yang syahid dalam peperangan Badar adalah Sayyidina Ubaidah bin Al-Harsh. Okey. 33, Sayyidatina Aisyah adalah wanita pertama memeluk Islam. Jawapannya okey, ni salah. Okey. Yang wanita pertama yang memeluk Islam adalah Sayyidatina Khadijah. Okey, soalan 34, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah terkenal sebagai pusat pentadbiran. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah terkenal sebagai pusat pentadbiran. Jawapannya okey, betul. Tanda right. Kemudian soalan yang ke-35, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Sayyidatina Khadijah. Okey, jawapannya adalah salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Sayyidatina Aisyah sebenarnya, bukan di rumah Sayyidatina Khadijah. Okey. Seterusnya, soalan 36 hingga soalan 40. Tulis betul pada penyataan yang benar dan salah pada penyataan yang tidak benar. Okey, kita tengok contoh soalan tadi, dia suruh tanda right dan pangkah. Soalan ni pula dia suruh tulis betul ataupun salah. So, ikut kehendak soalan. Jangan kita pandai-pandai, bila tulis betul, kita pun tanda right je. Kalau yang betul, tu takut-takut awak tak faham kehendak soalan. So, kena ikut. Baca dulu kehendak soalan apa. Sama ada tanda ataupun tulis. Kalau tulis, kena tulislah. Okey, soalan 36. Nama Yasrib ditukarkan kepada Madinah. So, jawapannya adalah betul. So, nama Yasrib, kota Madinah tu sebenarnya nama dia adalah Yasrib. Kemudian Nabi menukarkan nama Yasrib itu kepada Madinah. Okey, soalan nombor 37, Perang Badar juga dikenali sebagai Perang Ahzab. Perang Badar juga dikenali sebagai Perang Ahzab. Jawapannya salah. Perang Ahzab tu sebenarnya adalah Perang Khandaq, bukan Perang Badar.
Okey. 38, masyarakat jahiliah hidup dengan akhlak yang keji. Jawapannya betul. Okey, sebelum kedatangan Rasulullah memang akhlak orang jahiliah ni sangat keji. 39, ekonomi Madinah pada zaman Rasulullah dikuasai oleh kaum Ansar. Ekonomi Madinah pada zaman Rasulullah dikuasai oleh kaum Ansar. Okey, jawapannya adalah salah. Dia sebenarnya dikuasai oleh umat Islam. Okey. 40, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mencadangkan supaya menggali parit dalam perang Khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mencadangkan supaya menggali parit dalam peperangan Khandaq. So jawapannya adalah salah. Okey, orang yang mencadangkan kepada Rasulullah untuk menggali parit dalam perang Khandaq adalah Salman Al-Farisi. Okey, sebab tu jawapan ni salah. Okey, so kena tulis. Setiap soalan tadi sama ada betul ataupun salah. Okey. Saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video ulang kaji UPKK atau bincang soalan UPKK bagi subjek sirah pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain untuk sama-sama kita mengulang kaji soalan-soalan UPKK. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.